Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu ini. Sebelum saya memulakan hujah saya pada hari ini, sudilah kiranya saya memperkenalkan diri saya sendiri, Nurin Fasha binti Tarmizi selaku pengurusi forum kita pada hari ini. Seterusnya di sebelah saya ahli panel kita yang pertama, Cik Saiful Imran bin Saiful Bahri selaku pelajar matrikulasi Perak. Selamat datang saudara. Terima kasih. Dan di sebelah sana yang manis lagi menawan, Cik Zarifah binti Muhairi selaku pelajar matrikulasi Perak. Apa khabar saudari? Khabar baik. Dan di hujung sana yang kelihatan malu tetapi bijak berkata-kata, Cik Aina Syahira binti Zainal Abidin selaku pelajar matrikulasi Perak. Apa khabar saudari? Dalam satu hadis baginda Nabi Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa bergerak, berjalan, berusaha untuk mendapatkan ilmu, nescaya Allah memudahkan laluannya untuk ke syurga. Tuan-tuan, puan-puan, tidakkah kita ingin mengambil peluang keemasan ini? Sama-sama kita mendoakan semoga kita dijaga oleh malaikat di taman syurga ini. Antara perkara yang dikhawatiri pada masa kini ialah ketaksuban golongan remaja terhadap teknologi maklumat sehingga menjejaskan akhlak mereka. Oleh itu, terbinanya tajuk forum kita pada hari ini, pengaruh teknologi maklumat terhadap akhlak remaja zaman kini. Ahli panel kita yang pertama, Cik Saiful. Bolehkah Cik Saiful berikan sedikit punca menyebabkan terjadinya isu ini? Silakan pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Terima kasih kepada Cik Saudari pengerusi atas pertanyaan tersebut. Baiklah, kita boleh lihat ya, penggunaan teknologi pada masa kini semakin banyak digunakan kerana berlakunya arus pembangunan dalam negara kita. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi sebenarnya ada banyak bagi pengaruh dekat golongan remaja, terutamanya dari segi akhlak. Baiklah, antara pengaruh tersebut ialah kesahihan maklumat. Kesahihan maklumat ni saya boleh bagikan kepada dua, iaitu dari segi yang baik dan dari segi yang buruk. Kesahihan maklumat dari segi yang baik ialah kita dapat mengelakkan rasanya curiga dalam diri kita kerana kita dapat maklumat yang benar, maklumat yang tepat. Jadi dengan adanya maklumat yang tepat ni, kita boleh yakin dengan diri kita dengan ilmu yang kita pelajari. Sebagai contoh, seorang remaja jika mereka ingin membicarakan tentang sesuatu hukum hakam ataupun fatwa tentang satu perkara, pastinya mereka perlu merujuk internet untuk mendapatkan dalil-dalil hadis maupun nas berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi mereka juga boleh melayari laman Sesawan Mufti sebagai sumber rujukan yang sahih kerana ianya telah diiktiraf oleh kerajaan. Jadi dengan ilmu yang kukuh serta sumber yang sahih, pastinya mereka dapat melakukan amal ibadah mereka dengan lebih yakin kerana dari segi soal agama, pastinya mereka mendapat sumber yang sahih. Jadi dengan amalan ibadah yang lebih yakin dan dengan penuhnya rasa kekhusyukan, pastinya mereka dapat membina ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ketakwaan yang tinggi, pastinya diri mereka dapat membentuk akhlak yang lebih baik. Contohnya dalam golongan remaja itu sendiri, jika rakan-rakan mereka mendapat berita yang palsu daripada pihak yang salah, kita sebagai kawan ataupun sebagai seorang remaja ataupun golongan muda perlulah menegur rakan kita itu supaya dia tidak tersilap akan maklumat yang diterima. Jadi sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun sepotong ayat. Jadi jelaslah bahawa sabda Nabi tadi sebenar-benarnya menegaskan kita supaya teruskan menegur jika seseorang itu mendapat maklumat yang salah daripada pihak yang salah. Baiklah, ingin juga saya usulkan maklumat yang sahih ini juga ada pengaruh dari segi yang negatif. Kesahihan maklumat ini memang kalau kita lihat ya, pada zaman sekarang remaja terutamanya sering sangat berkongsi maklumat yang mereka dapat, terus mereka kongsikan kepada orang lain. Jadi dengan penggunaan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook dan Twitter, mereka menyebarkan terus tanpa ada rasa keinginan untuk memeriksakan kesahihannya. Jadi perkara itu akan tersebar dan menjadi tular tanpa kawalan kita. Seharusnya remaja itu perlulah melakukan pemeriksaan dahulu. Jadi dengan sikap yang boleh buat ini, pastinya mereka seolah-olah
menabur fitnah kepada perkara yang tidak benar, kerana Ibnu Hajar pernah berkata-kata dalam kitab Fath Al-Bari, perbuatan fitnah itu adalah mengubah atau mereka-reka tentang sesuatu perkara. Jelaslah bahawa kata-kata Ibnu Hajar tadi sebenarnya menerangkan kita supaya mengelakkan diri kita daripada melakukan fitnah. Justru perbuatan fitnah ni juga kalau kita sampaikan, kita kongsikan dekat ibu bapa kita ataupun media sosial yang lain, pastinya kita seolah-olah menjemput mereka untuk menyesatkan diri mereka. Sedangkan kita bahawa sebenarnya fitnah itu adalah dosa besar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam sebahagian surah Al-Baqarah ayat ke-217, perbuatan memfitnah itu adalah lebih besar dosanya berbanding pembunuhan. Jadi sikap remaja yang sambil lewat ini sebenar-benarnya haruslah kita khawatiri, kerana ianya akan menjerumuskan lagi kesahihan maklumat ini untuk terus tersebar tanpa berlakunya kesahihan maklumat. Dengan sikap itu, akhlak remaja juga akan terbentuk menjadi lebih buruk dan jadi keji. Contohnya pandai menipu dan berkata-kata dusta. Akhirnya mereka akan cenderung untuk melakukan jenayah lebih berat seperti merompak, mencuri, merogol dan sebagainya. Dan saya sendiri percaya bahawa golongan remaja itu turut akan menghadapi masa depan yang kurang elok. Terima kasih. Wallahualam. Balik kepada pengerusi. Di atas penerangan referensi sebentar tadi, benar apa yang Cik Sam katakan, maklumat ini tidak akan berhenti tersebarnya. Kita perlu berusaha untuk mencari kesahihan maklumat tersebut sama ada benar ataupun tidak. Jika kita sewenang-wenangnya menyebarkan berita ini akan menimbulkan suatu fitnah. Ini yang kita khawatir. Mengapa? Kerana dosa berfitnah ini adalah lebih berat berbanding dosa untuk orang yang membunuh. Oleh itu saya berganjak kepada panel kita yang kedua, Cik Zarifah. Bolehkah Cik Zarifah huraikan dengan lebih lanjut apakah punca yang menyebabkan terjadinya isu ini? Silakan saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudari pengurus majlis kerana telah memberi saya peluang untuk menjelaskan sedikit punca-punca dan kesan-kesan pengaruh teknologi maklumat dan komunikasi terhadap remaja masa kini. Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang perkara tersebut, izinkan saya menerangkan tentang pengertian maksud akhlak. Akhlak berasal daripada perkataan hulu yang bererti tingkah laku dan kelakuan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan gambaran tentang diri seseorang, yang sebati dan daripadanya terbit tingkah laku secara mudah dan senang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Erti kata mudah, akhlak merupakan kelakuan kita yang diterapkan secara tak sengaja. Akhlak sangat penting dan ia memberi pengaruh yang sangat besar terutamanya pada peribadi kita sendiri. Terdapat banyak kelebihan dan kebaikan teknologi maklumat dan komunikasi terhadap remaja masa kini. Untuk pengetahuan semua, terdapat dua jenis pelayaran web, sama ada ia cenderung ke arah negatif atau positif. Bergantung kepada individu itu sendiri sama ada mereka ingin mengakses benda yang elok ataupun tidak. Kewujudan laman web negatif mudah untuk diakses oleh anak-anak sekolah dan remaja. Hal ini kerana terdapat iklan yang berunsurkan lucah dan ganas sehingga menyebabkan mereka untuk mengeksplor benda-benda tersebut yang sering disiarkan dalam televisyen, internet, social media dan permainan video. Untuk pengetahuan semua, remaja sangat mudah untuk terpengaruh dan dipengaruhi kerana mereka mempunyai sifat ingin tahu yang sangat tinggi berbanding dengan golongan masyarakat yang lain. Contoh-contoh pelayaran web negatif seperti Sugarbook, Tinder, dan lagi satu Pornhub dan lain-lain lagi. Sugarbook telah pun diharamkan di Malaysia kerana ia sangat bertentang dengan agama syariat agama Islam. Hal ini kerana Sugarbook ni ia seolah-olah menggalakkan kita curang dengan pasangan kita. Jadi, ia akan mempergolakkan rumah tangga kita sendiri. Begitu juga dengan Tinder. Tinder adalah salah satu aplikasi yang mana tempat cari jodoh di antara lelaki
dan perempuan, sama ada mereka serius ataupun mereka sekadar puaskan nafsu. Manakala Pornhub, yes, Pornhub, maafkan saya, Pornhub. Manakala Pornhub ini adalah laman web negatif yang mana ia mengandungi kandungan pornografi, seperti kandungan pornografi, sehingga dia akan membawa ke lembah maksiat kepada sesiapa yang mengaksesnya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-32. Janganlah kamu dekati zina kerana amalan tersebut sungguh keji. Maksud di sini Allah melarangkan kita untuk melakukan zina. Allah melarang kita untuk jauh daripada zina kerana ia akan menyebabkan kita terjerumus untuk melakukan zina. Dan daripada itu juga kita akan ketagih untuk melakukan zina. Ada juga firman Allah yang lain, firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat yang ke-30. Katakanlah wahai Muhammad kepada lelaki beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada apa yang tidak halal melihatnya dan memelihara kehormatan mereka daripada apa yang tidak halal melakukannya. Surah An-Nur ayat ke-30. Okey, di sini kita nampak bahawa Allah melarang kita, Allah menyuruh, memerintahkan hamba-Nya untuk menjaga pandangan dan menjaga kehormatan diri daripada melakukan maksiat, kerana ia akan menggelapkan hati kita dan kita akan susah untuk menerima teguran dan pembelajaran. Dan dari situ jugalah kita akan merosakkan akhlak kita sendiri. Jadi, di sini saya ingin terangkan tentang kesan zina kepada diri kita jika kita melakukannya. Okey, kesan zina sangat besar impaknya terhadap keluarga, terutamanya individu itu sendiri. Antara kesan-kesannya adalah lahirlah anak luar nikah, dan dari situ jugalah akan menyebabkan pembuangan bayi. Seterusnya, ia akan menjatuhkan maruah keluarga itu sendiri. Akibat ketagihan zina, ia akan melahirkan lesbian, homoseksual, perogol, pelacur dan penularan HIV. Dari segi perspektif yang lain, terdapat juga kesan baik teknologi maklumat. Antaranya adalah laman web yang cenderung kita ke arah positif. Yang mana di situ ada laman web tentang keagamaan. Dan dari situ jugalah kita akan mempraktik diri kita kerana kita tahu akan ilmu-ilmu tersebut, dan kita boleh mentarbiahkan diri kita berdasarkan laman web tersebut. Tapi bab kata panel ke-1 cakap, kita kena pandai untuk memilih laman web tersebut sama ada ia sahih ataupun tidak. Okey. So sekian daripada saya serahkan kembali kepada Tuan Pengurus Majlis. Terima kasih Cik Zarifah di atas lontaran yang menarik sebentar tadi. Benar apa yang Cik Zarifah katakan, jika kita gunakan web ini di arah yang positif, maka baiklah ia. Manakala jika kita gunakan ia dari aspek yang negatif, maka buruklah ia. Oleh itu, tanpa saya buang masa lagi, saya akan beralih pada panel kita yang ketiga. Cik Aina, bolehkah Cik Aina berikan sedikit pandangan berkaitan apa punca yang menyebabkan terjadinya isu ini sehingga menjadikan kesan yang negatif kepada golongan remaja ini? Dipersilakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Terdapat banyak sebenarnya punca bagaimana masalah ini boleh berlaku. Dan di sini saya akan uraikan dua punca, iaitu yang pertama ketagihan terhadap gadget, dan yang kedua adalah penyalahgunaan media sosial. Okay. Kita semua tahu bahawa pada masa kini kebanyakan remaja sudah memiliki gadget mereka sendiri. Sebagai contoh, komputer riba dan juga telefon pintar. Hal ini berikutan dengan penggunaan gadget yang boleh dikatakan telah sebati dengan kehidupan seharian kita seiring dengan perkembangan teknologi pada masa kini. Jadi, apakah tujuan gadget digunakan? Tujuan gadget digunakan adalah untuk kita berhubung dan berkomunikasi di antara satu sama lain. Dan ia juga digunakan untuk melayari internet dan dijadikan sebagai medium untuk bermain permainan video.
kebanyakan remaja, khususnya pelajar, cenderung untuk menggunakan gadget yang mereka miliki untuk jangka masa yang lama sehingga menyebabkan mereka membazir banyak masa. Jadi, maka dengan itu, tanpa pantauan, tanpa had dalam penggunaan gadget itu tadi, maka dengan itu hal ini boleh membawa kepada keburukan. Punca seterusnya adalah penyalahgunaan media sosial. Jadi, apakah itu penyalahgunaan media sosial? Penyalahgunaan media sosial merupakan satu tindakan di mana menggunakan teknologi maklumat ke arah negatif yang boleh membawa kepada kemudaratan. Saya percaya bahawa penyalahgunaan media sosial bukanlah sesuatu yang asing lagi dalam masyarakat kita. Dan penggunaan media sosial merupakan sesuatu yang telah sebati dalam kehidupan remaja kita pada masa kini. Okay? Antara aplikasi-aplikasi yang popular di kalangan remaja kita adalah seperti WhatsApp, Instagram dan juga Twitter. Jadi, penggunaan media sosial di kalangan remaja boleh dikatakan masih belum cukup matang. Okay, apa buktinya? Okay, buktinya kita boleh lihat ya, remaja sekarang cenderung untuk meluahkan isi hati mereka di media sosial. Selain itu, mereka juga boleh dikatakan berani dalam mengkritik pihak-pihak tertentu. Sebagai contoh, mengkritik cara-cara guru mengajar. Dan bagi saya, itu merupakan sesuatu yang boleh dianggap sebagai agak kurang sopan. Okay, selain daripada itu, mereka juga boleh dikatakan tidak peka dengan isu-isu sensitif, khususnya berkaitan dengan perkauman dan juga agama. Jadi, jika masa teknologi maklumat dan komunikasi ini disalahguna, ditambah pula dengan remaja yang boleh kita katakan sangat mudah terpengaruh, hal ini sebenarnya boleh mengganggu ya dalam pembentukan akhlak seseorang remaja itu tadi. Jadi, apabila ada punca, sudah tentu ada kesannya. Kesan pertama adalah kesan ketagihan terhadap gadget tadi. Sebagaimana yang kita tahu, gadget digunakan sebagai medium untuk kita bermain permainan video. Dan permainan video merupakan sesuatu yang boleh dikatakan sebagai sesuatu yang boleh membuat kita ketagih ya, sebab ia merupakan sesuatu yang sangat mengasyikkan. Okay, antara contoh permainan video yang ada adalah seperti PUBG dan juga Mobile Legends. Okay, itu di antara yang terkenal lah di kalangan remaja pada masa kini. Jadi, bila memandangkan ia merupakan sesuatu yang mengasyikkan, maka dengan itu mereka, si pemain, tidak mampu untuk berhenti dan mahukan ia lagi dan lagi sehingga menyebabkan mereka akan membazir banyak masa. Maka dengan itu okay, mereka mulalah seperti biasalah melewat-lewatkan solat, mulalah kurang mengaji seperti itu, yang di mana akan menyebab di situ kita boleh lihat keruntuhan akhlak seorang remaja itu tadi, dan seperti apa yang saya cakap tadi, mereka akan mula melewat-lewatkan solat. Sebagaimana yang kita tahu, solat merupakan sesuatu yang dituntut untuk ditunaikan pada awal waktunya. Okay. Kesan kedua, maafkan saya, adalah penyalahgunaan media sosial. Okay. Kita semua tahu bahawa remaja masa kini memang gemar untuk meluangkan masa yang mereka ada dengan menggunakan media sosial. Okay. Jadi, apabila perkara ini berlaku, maka dengan itu kurangnya interaksi antara ibu bapa dan juga remaja. Jadi, seterusnya, dengan itu kuranglah terjalin hubungan kasih sayang di antara ibu bapa dan juga keluarga. Ibu bapa dan juga remaja, maafkan saya sekali lagi. Lalu dengan itu, remaja akan mula berani untuk melawan dan tidak mentaati ibu bapa mereka. Okay. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Isra ayat yang ke-23. Tuhan memerintah kamu untuk janganlah engkau menyembah selain dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapa. Dan jika salah seorang atau antara keduanya atau kedua-duanya berada di dalam pemeliharaanmu sehingga lanjut usianya, maka dengan itu janganlah engkau mengatakan dan janganlah engkau membentak kedua-duanya, dan berbuat baiklah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Okay, dari situ jelas kita boleh lihat bahawa kita remaja sepatutnya menghormati ibu bapa mereka. Okay. Yang seterusnya adalah remaja cenderung untuk mencuba perkara-perkara yang mereka temukan di media sosial. Okay, antara perkara-perkara yang banyak berlegar-legar media sosial sekarang ni adalah seperti cabaran-cabaran yang kadang-kadang kita boleh katakan sebagai tidak masuk akal. Okay, sebagai contoh adalah cabaran 5 second death challenge, di mana individu yang bermain permainan ini akan tidak sedarkan diri untuk beberapa saat seakan-akan meninggal dunia.
Dan selain itu juga Friends Challenge yang di mana kita akan mengenakan orang sekeliling. Jadi di situ kita boleh lihat ya perkara-perkara ini sebenarnya lebih banyak keburukannya daripada kebaikan. Jadi aktiviti-aktiviti seperti ini akan menyebabkan seseorang remaja itu terjerumus ke dalam gejala yang tidak bermoral. Di mana akhirnya akan menyebabkan mereka tercicir daripada pembelajaran dan secara tidak langsung akan menyebabkan mereka tidak menyumbang dalam pembentukan agama, bangsa dan juga negara. Terusnya, jadi apabila perkara itu berlaku, maka dengan itu kita boleh lihatlah pembentukan akhlak seorang remaja itu bagaimana. Jadi itu saja daripada saya. Kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih Cik Aina di atas perincian yang padat sebentar tadi. Benar apa yang Cik Aina katakan, kadang-kadang kita tidak sedar apa yang kita lakukan akan mendorong diri kita kepada arah yang negatif. Oleh itu, kita perlulah meneliti terlebih dahulu perkara yang kita lakukan dari segi semua aspek sebelum kita melakukan perkara tersebut. Sungguh hebat apa yang dibicarakan oleh ketiga-tiga ahli panel kita hari ini. Oleh itu, inginlah saya menanyakan beberapa pendapat kepada ahli panel kita pada hari ini berkaitan apa yang perlu kita lakukan untuk kita mengatasi masalah ini. Saya percaya mesti semua individu akan memainkan peranan masing-masing dalam menangani isu ini. Oleh itu, saya mulakan dengan ahli panel kita yang ketiga terlebih dahulu. Cik Aina, bolehkah Cik Aina menerangkan apa yang boleh ahli keluarga lakukan untuk menangani isu ini? Dipersilakan Cik Aina. Okey, terima kasih kepada pengerusi majlis. Terdapat banyak sebenarnya langkah-langkah dan iratan pada banyak pihak dan di antaranya adalah ibu bapa itu sendiri. Kita semua tahu bahawa anak-anak ini boleh dikatakan sebagai sebidang kain putih yang hanya tinggal dicorak dan diwarnakan oleh ibu bapa. Maka dari situ sebenarnya kita boleh lihat betapa besarnya peranan ibu bapa dalam membentuk sasiah anak-anak. Jadi dari situ ibu bapa sepatutnya tahu akan aktiviti anak-anak mereka. Okay, mereka sepatutnya tahu dengan siapa anak-anak berkawan, apa aktiviti yang mereka sering lakukan, gerak-geri anak-anak. Jadi dengan situ lebih mudah untuk mereka memantau anak-anak mereka. Seterusnya, memandangkan kita hidup di dalam era yang moden, di mana penggunaan gadget merupakan satu keperluan, ibu bapa seharusnya memantaulah penggunaan gadget anak-anak. Maka dengan itu, masa yang ada tidaklah terbuang begitu saja dengan menggunakan gadget yang dimiliki tadi. Okay, selain daripada itu, ibu bapa juga boleh menarik anak-anak untuk bersama-sama mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, antara aktiviti-aktiviti yang mereka boleh lakukan adalah dengan solat berjemaah, mengaji bersama-sama dan mengikuti program keagamaan yang dianjurkan di masjid. Itu saja, menandakan kita semua hidup di dunia moden yang di mana penggunaan gadget tadi itu adalah satu keperluan, maka penggunaan gadget itu tadi boleh dijadikan sebagai medium untuk anak-anak menimba lebih banyak ilmu. Sebagai contoh, mereka boleh menggunakan telefon gadget yang dimiliki tadi untuk menonton ceramah, menonton dakwah. Maka dengan itu, ia boleh membantu dalam pembentukan akhlak seseorang anak itu tadi. Berbalik pada pengerusi majlis. Di atas pandangan yang menarik sebentar tadi, benar apa yang Cik Aina katakan, ahli keluarga merupakan ahli yang terdekat antara individu tersebut. Ini akan memberikan sedikit sebanyak kelebihan kepada individu yang melakukan perkara negatif ini. Hal ini kerana teguran yang disampaikan oleh ahli keluarga ini mempunyai unsur-unsur yang baik dan individu ini tidak akan merasa malu apabila ditegur. Selain itu, ahli keluarga juga perlulah bersikap lebih tegas kepada individu yang melakukan perkara negatif ini kerana dikhuatiri perkara ini akan berulang lagi. Tanpa saya buang masa lagi, saya akan beralih pada panel kita yang pertama, Cik Saiful. Cik Saiful, bolehkah Cik Saiful berikan sedikit pandangan Cik Saiful berkaitan apa yang boleh diri kita sendiri lakukan untuk kita mengatasi masalah ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada saudara pengerusi kita pada hari ini. Kita lihat ya, dari skop yang besar, kita tengok penggunaan media sosial memang dah leluasa. Memang penggunaannya banyak saban hari sebabkan dunia kita dah berkembang maju. Tapi dari segi kesihan maklumat, ada satu perkara yang ramai sangat yang tak buat, terutamanya golongan remaja. Sebab kenapa saya sebutkan golongan remaja? Kerana mereka lah yang sangat memerlukan teknologi ini untuk melakukan aktiviti harian seperti berkomunikasi dan melakukan tugasan mereka. Jadi sebenarnya sikap yang mereka tidak amalkan ini ialah sikap tabayun. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan tabayun ini? Tabayun ini adalah mentadbiqkan ataupun
menerangkan kebenarannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik menyampaikan satu berita, maka hendaklah kamu meneliti akan kesahihannya supaya kamu tidak menimpa kaum lain akan perkara mengenainya sehingga kamu menyesali akan perkara yang kamu telah lakukan. Jadi sudah terang lagi bersuluh ya sebenarnya firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi menyuruh kita untuk mengamalkan sikap tabayun ini, kerana sikap tabayun ini amat penting dalam memastikan segala maklumat yang disampaikan itu adalah benar dan tidak memberi kesan kepada pihak lain, khususnya kepada orang luar bandar yang tidak mempunyai akses internet yang bagus. Jadi sebagai seorang remaja sendiri, mereka sendiri boleh bertanggungjawab untuk menyampaikan segala info yang benar, seperti datang ke kawasan tersebut dan menampilkan notis-notis ataupun berhubung dengan orang tertentu untuk menyampaikan maklumat tersebut. Jadi dengan melakukan perkara tersebut, pastinya remaja ini akan menjadi lebih bertanggungjawab kerana mereka sedar peranan mereka amatlah penting dalam menegah dan mencegah segala kesahihan maklumat yang tidak benar. Jadi saya yakin bahawa remaja amat memainkan peranan yang penting kerana mereka adalah golongan muda yang akan menyumbang kepada negara pada masa hadapan. Jadi berbalik kepada pengurusi majlis. Cik Saiful di atas perkara yang boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Oleh itu kita perlulah berusaha diri sendiri kita, kerana jika bukan kita maka siapa lagi yang akan melakukan perubahan ini. Nampaknya masa telah menceburi kita. Eloklah saya tamatkan perbualan kita pada hari ini. Sebelum itu, sudilah saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana persediaan masa dan menyuarakan pendapat masing-masing dalam isu ini. Perkara yang berkaitan akhlak ini perlulah kita pandang serius kerana terlambat bertindak buruk padanya. Terimalah syarakat pantun daripada saya, tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Entahlah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian saja saya tamatkan perbualan forum kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.